Okay, Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Okay, jadi kita akan mulakan kelas hari ini dengan masuk terus ke bab yang ke-10. Okay, bab ke-10 iaitu kelestarian alam sekitar. Murid-murid yang saya hormati macam ni cerita dia. Saya tahu mungkin anda baru bangun. Okay, anda kata baru bangun kan, jadi kamu tidak boleh nak bukakan laptop kan macam-macam sebab untuk gadget lambat ke semua kan. Tapi buku teks anda kamu ada semua dah diberi. Anda boleh rujuk pada buku teks tingkatan 5 muka surat 200. Muka surat 200. Okey. Seperti yang telah dikendalikan pada webinar webinar pada hari Isnin, Selasa dan Rabu oleh para graduan Universiti Malaya. Okey. Mereka telah memberikan satu penjelasan kepada bahagian ini bagi cikgu agak lengkaplah, hanya ada sedikit sebanyak cikgu perlu tambahkan selepas inilah, iaitu kelas kita masih perlu jalankan. Dan mungkin ada antara kamu juga tanya, cikgu, kita pergi pada poin yang paling penting macam Sihin sentiasa tanya, cikgu, jadi antara banyak bab kan, bab biologi, rasanya bab mana yang boleh katakan keluar setiap tahun? Okey, boleh katakan keluar setiap tahun Antara cikgu boleh kata 99% ialah bab ini, kelestarian alam sekitar. Ini soalan yang boleh dikatakan soalan wajib. Ada tahun yang tak keluar bukan cikgu kata 100% tidak cikgu kata 99% saja Jadi boleh dikatakan hampir setiap tahun ada soalan ini, macam mana kita nak jaga alam sekitar kita. Jadi secara am dulu cikgu nak bagi tahu konsep dulu. Apa yang kita belajar untuk bab ini? Murid-murid yang saya hormati cikgu nak bukakan satu empty page dulu. Okey. Jadi dalam bab ini kita akan belajar apakah ancaman alam sekitar yang ada. Kalau anda tengok dalam sebelah kiri muka surat yang ke-200. Okey, murid-murid. Nanti juga akan panggil nama sebab supaya anda tak tidur. Jadi, adakah tak kita akan gunakan istilah seperti yang telah diperkenalkan oleh para graduan tadi, iaitu hidrosfera, geosfera dan atmosfera. Kita jarang guna istilah tersebutlah. Atmosfera dia lebih urujuk kepada udara. Hidrosfera air, geosfera itu tanah. Jadi apa yang disampaikan oleh mereka itu betul dah. Kita mula dengan panggil apa pencemaran yang berlaku di udara, iaitu atmosfera. Apa yang ada di situ? Okey. Jadi kalau anda ingat cikgu sekarang ulangkan semula apa yang mereka cakap. Kita tengok apakah konsep yang mereka dah sebutkan Antara yang disebutkan mengenai kepada pencemaran yang berlaku pada atmosfera. Okey, selain daripada kita faham iaitu jerebu. Jerebu itu adalah benda yang kita nampak lah, maksudnya menyebabkan penglihatan kita tidak jelas. Okey. Apa lagi yang berlaku? Ada disebut pada kelas tersebut ataupun webinar tersebut iaitu kesan rumah hijau. Kesan rumah hijau. Malahan mereka sebut juga pemanasan global. Okey, penipisan ozon pun disebut, kalau tak silap cikgu hari itu ada, tetapi kurang mendalam lah. Sebab itu yang kita akan, bukan kurang mendalam juga ada disebutkan. Tapi apa yang dikehendaki dalam konsep penipisan ozon dan apakah hubungan antara, jika ulang, kesan rumah hijau, pemanasan global dan penipisan ozon. Okey, ada satu perkara yang bagus disebutkan mereka. Kesan rumah hijau sebenarnya dia bukan benda yang tak bagus. Okey, untuk negara yang sejuk, kesan rumah hijau ini boleh mengekalkan negara tersebut pada satu suhu yang lebih tinggi. Okey, tapi kalau kesan rumah hijau yang tak terkawal ataupun di negara yang sudah panas, masih berlaku kesan rumah hijau, memerangkap lebih banyak haba. Okey, itu yang tak bagus. Akan menyebabkan persekitaran meningkatnya suhu menjadi pemanasan global. Nanti cikgu akan bagi nota, cikgu akan tulis kat skrin nanti kejap. Jadi itu yang pada
udara, atmosfera. Okey. Lepas itu mereka sebut pasal pencemaran air. Pencemaran hidrosfera itu kan. Betul ke tak? Cikgu nak tanya. Siapa cikgu nak pilih mangsa ini? Cikgu nak pilih. Nadia. Oh tak boleh. Hari pertama dia tak masuk kelas. Lupa. Sorry. Mai Coming. Coming. Ya. Ingat ke tak tidak apakah yang disebut dalam pencemaran air? Wow, macam tu pula sikit. Ini pada hari kedua, saya ingat lagi saudari Nadia dia tanya soalan-soalan yang bagus. Okey, Nadia saya tolong cikgu tolong cikgu tolong dulu. Eutrofikasi. Okey, yang cikgu nampak betul-betul faham itu 1-2 orang saja, tapi tak apa. Nanti kita akan sebut kalau masa sempat. Okey, dalam setengah jam ni. Jadi ada satu perkataan sekali lagi, eutrofikasi. Ya, pencemaran air bukannya kita buang sampah. Kita tahu buang sampah ke dalam air menyebabkan pencemaran air. Itu betul, tak salah. Kita juga tahu bahawa kilang-kilang juga ada yang membuang sisa-sisa kilang yang mempunyai banyak logam berat, logam toksik, okey, ke dalam air. Itu pun pencemaran air. Tapi ada satu benda yang bagi agak dalam, okey, sebab ini berkait juga dengan aplikasi ataupun penggunaan baja, okey, untuk pertanian menyebabkan pencemaran air. Okey, pencemaran air yang kita, kalau anda tanya cikgu apakah itu eutrofikasi, okey, kalau anda pernah tengok contohnya di tempat-tempat tasik bersebelahan dengan tanah pertanian bernampak hijau kan. Hijau itu apa sebenarnya murid-murid? Hijau itu apa sebenarnya? Bukannya kotor, bukan. Hijau itu sebenarnya adalah menandakan ada wujudnya alga. Seperti kalau kamu tengok di kolam sekolah SMK Raja Abdullah, kolam air itu, air itu sampel keluarkan satu bikar, kamu akan nampak hijau. Kotor. Tapi itu kotor bukan sebab kotornya ada sampah ataupun ada plastik. Okey, bukannya. Tetapi dalam itu ada alga. Alga rujuk kepada mikroorganisma yang halus yang mempunyai klorofil, khususnya klorofil. Okey, kamu akan belajar, akan disebutkan masa akan datang sebab cikgu tak sempat nak mengajar kamu bab untuk biodiversity ya. Kita sabar. Nanti kita akan sebut. Lepas tu, selepas yang pencemaran air, kamu juga belajar pasal pencemaran tanah. Okey, jadi kita pun tak nak buang masa, kita terus masuk ke dalam yang topik-topik perbincangannya. Okey, cikgu pun tak nak buang masa, kita tengok pada skrin anda sekarang. Murid-murid, muka surat 202. 202 ya. 201 nanti juga akan sebut semula. Okey. Di dalam ancaman alam sekitar ini, anda perlu, ini memang perlu, memberikan maksud kepada kelestarian alam sekitar. Kelestarian. Okey, kalau anda mungkin tanya cikgu, kelestarian ini English panggil apa? Kalau tak siap cikgu, sustainable. Cikgu, kenapa kita nak belajar sustainable ataupun kelestarian alam sekitar? Ya, kita sekarang berada di satu zaman kita nak menggunakan sumber alam semula jadi, alam sekitar. Contohnya menggunakan pokok untuk buat kertas. Pada masa yang sama, kita perlu fikirkan untuk generasi akan datang. Maksud dia, kita nak pastikan supaya masa akan datang anak-anak kita, cucu kita masih boleh gunakan kertas, bukannya gunakan habis pada generasi kita. Lepas itu notah. Tidak. Itu yang kamu nampak bermaksud kelestarian alam sekitar, bermaksud keadaan alam sekitar yang kekal sama. Kekal sama tanpa mengalami masalah kekurangan atau penurunan sumber semula jadi. Okey? Yang terjamin untuk setempoh masa yang panjang. Jadi dengan istilah kelestarian alam sekitar ini diperkenalkan. Okey, Yonggi, aku nak tanya Yonggi. Boleh ke tak kita guna pokok?
Boleh ke tak kita tebang pokok? Contoh pertama. Boleh ke tidak? Boleh. Boleh. Okey. Bukannya kita nak jaga alam sekitar, semua tak boleh guna. Itu cerita lain. Itu benda lain. Okey. Jadi kita masih guna, kita guna dengan cara yang berhemah. Itu istilah yang perkenalkan dalam moral juga, pendidikan moral berhemah. Okey. Jadi dia memastikan keperluan masa ini dipenuhi tanpa menjejaskan keperluan generasi yang datang. Okey, jadi kita perlu fikir, kalau kita guna sesuatu, kita akan cuba reduce carbon footprint. Itu cerita lain, tapi benda yang lebih kurang akan disebutkan pada penghujung bab ini, bukan hari ini. Okey. Jadi kita pun pergi kepada ancaman yang ada sekarang. Kalau anda tengok pada muka surat 203, poin penting dah ni, 203. Murid-murid yang saya hormati, okey, antara ancaman alam sekitar yang kita alami ialah perubahan iklim. Perubahan iklim. Tempat yang patut panas jadi sejuk, tempat yang patut sejuk jadi panas. Okey? Dengan cara yang senang kata, dia merujuk kepada perubahan suhu bumi, taburan hujan dan juga perubahan angin secara drastik. Jadi, apa yang diperkenalkan hari itu dan kita perlu ulang semula, cikgu nak bagi tahu sekarang, iaitu kesan rumah hijau. Kesan rumah hijau. Okey? Rumah hijau itu rujuk pada apa? Cikgu ulang, rumah hijau, bukan kesan rumah hijau. Rumah hijau itu ialah apa? Sebelum anda memahami kesan rumah hijau, kamu perlu faham konsep untuk rumah hijau dulu. Kesan rumah hijau dan rumah hijau adalah dua perkara yang berbeza tapi menggunakan konsep yang sama. Rumah hijau dibuat daripada kaca. Cikgu ulang Cikgu lukis kat depan skrin sekarang. Andai kata kamu telah belajar pemakanan nutrisi rumah hijau. Rumah hijau rujuk kepada satu rumah yang dibuat daripada kaca. Kenapa kita nak sebutkan kaca? Okey, ini yang penting kita nak belajar. Kita perlu faham bahawa kalau ada matahari akan tembus kaca. Setuju ke tidak, Iseng? Setuju ke tidak? Ya, setuju. Good. Sinar matahari. Sinaran matahari. Okey? Jadi dia akan tembus. Dan, okey? Merah ini sinaran dia akan pantul keluar. Tak ada masalah. Tapi yang menjadi isu sekarang adalah, cikgu guna warna lain pula cikgu guna warna biru. Okey, apabila sinaran matahari sampai pada permukaan rumah hijau itu, okey, apa akan berlaku? Haba yang akan naik, ada haba. Haba yang akan meningkat. Tenaga haba sebab lantai ataupun permukaan menyerap sinaran matahari. Okey, jadi haba itu akan naik dan disebabkan ialah rumah. Jadi haba ini dia tak boleh nak keluar. Jadi istilah dia sekarang adalah, nampak ke tak anak panah biru ini, apa yang berlaku kita panggil haba terperangkap. Okey? Haba terperangkap. Jadi dengan itu cikgu nak tanya, Buen. Jadi haba terperangkap di dalam rumah hijau itu. Macam mana berlaku, apakah yang akan berlaku kalau haba terus terperangkap? Buen, anda boleh type pada chat box dia. Buen sayang, okey. Ya, suhu dalam akan meningkat ataupun kalau rumah hijau ini dibina di negara yang sejuklah ataupun negara yang ada 4 iklim, maka haba terperangkap ini menyebabkan suhu dalam rumah hijau itu dapat dikekalkan pada satu darjah yang bersesuaian, yang optimum kepada apa? Biasanya rumah hijau dia buat untuk tumbuhan, bukan untuk rumah lah, untuk rumah orang mati sebab panas, kita akan jadi panas tak sesuai. Tapi untuk tumbuh-tumbuhan dia perlu ada satu suhu yang
optimum dia 37 darjah Celsius supaya mereka punya kadar fotosintesis boleh berlaku pada kadar yang optimum. Ini ialah rumah hijau. Rumah hijau. Jadi apanya kesan rumah hijau pula? Murid-murid yang saya hormati. Okey. Boleh juga tengok juga. Anis Amira. Anis, Anis. Apa khabar Anis? Baik. Ada jawab, ada pergi webinar ke belum? Saja je. Okey, jadi nanti kita sembang lagi. Yang penting, okey, jadi kita sambung. Apa itu kesan rumah hijau? Kesan rumah hijau benda sama. Kamu perlu tahu, ini adalah bumi. Bukan kepala botak je ku ya. Jadi ini bumi. Lepas tu ada atmosfera. Apa dia? Atmosfera. Okey? Kita sedia maklum. Okey, sedia maklum. Ada sesuatu yang berlaku. Cikgu, apa dia berlaku dia? Kita pun lukislah kat sini supaya anda faham. Okey, ada kilang. Seperti anda belajar, biasanya murid suka kilang, ada juga kereta. Buan, jangan gelak Buan. Saya tahu kamu tengah gelak, lukisan cukup teruk, tak apa. Tapi janji anda faham konsep je. Betul kan? Okey? Jadi adalah asap dia keluar. Ini anda perlu tahu. Wajib tahu. Apakah yang kamu perlu tahu sekarang ialah dia guna ungu dulu sebab nanti ada benda lain. Apa nama gas ini? Cikgu, gas asap. Tidak. Kita panggil dia gas rumah hijau. Gas rumah hijau. Okey, jadi gas rumah hijau ini akan meliputi di permukaan bumi. Okey, di dalam atmosfera. Jadi seperti biasa, matahari masuk ke dalam topik perbincangan kita. Matahari. Ya. Okey? Ya. Sinaran matahari tak ada masalah. Sinaran matahari masuk, sinaran matahari dipantau keluar. No problem. Yang menjadi isu dia sekarang ialah kita guna biru juga ya. Biru itu rujuk kepada apa tadi? Warna biru rujuk kepada apa? Tan simi ada? Simi? Simi ada. Biru itu ialah apa? Biru itu ialah apa? Saya tak nak ada. Saya nak biru itu ialah apa? Tadi cikgu lukiskan biru menandakan apa? Apa dia? Biru menandakan apa? Cikgu saya bulat dekat skrin ni. Apa dia? Haba. Good girl. Jadi haba sama. Jadi haba naik. Okey, haba naik. Haba itu disebabkan apa? Matahari kena pada permukaan bumi, haba naik. Tapi disebabkan ada gas rumah hijau yang bertindak seperti kaca. Sinar keluar, sinar matahari keluar, tetapi dia perangkapkan haba. Jadi di sini mungkin ada antara kamu mula tanya, ya ke cikgu? Haba dia boleh perangkap macam tu ke? Okey. Kalau anda ikut webinar itu dengan bagus, kamu akan tahu gas rumah hijau yang dia sebut, tapi dalam buku teks dia tak guna. Dan juga di SPM dia tak terima. Tapi benda ini sebenarnya betul. Dia sebut wap air dalam webinar ya. Tapi nanti jangan sebut, ini adalah benda yang telas kamu fikir. Wap air adalah satu gas rumah hijau yang sangat-sangat jelas fungsi dia. Kalau anda pernah masuk bilik air kat rumah selepas adik-beradik ke ataupun selepas mak ayah mandi. Okey? Bayangkan macam tu lah. Jadi contoh, selepas abang ke kakak ke adik tak kira mandi, mereka guna air pipe. Air pipe sejuk ke tidak? Jawapan dia sejuk. Tapi lepas mereka mandi, mereka keluar, giliran kamu masuk bilik air itu, apa yang kamu rasa? Murid-murid, dia guna air pipe je, dia tak guna termos ya, dia guna air pipe je. Jadi apakah yang kamu rasa dalam bilik air itu? Alia Najiha. Ya, cikgu pilih kamu. Apa yang kamu rasa dalam bilik air itu?
Panas. Panas kan? Jadi apa yang berlaku? Dia guna air pipe. Air pipe sejuk. Tapi kenapa kamu masuk masa itu, apa sebab panas Biasa kita akan buka pintu biar angin keluar atau biar angin tiup masuk keluarkan haba itu. Ya, wap air yang ketika mandi itu perangkapkan haba badan orang yang mandi sebelum itu. Itulah pasal merangkap haba. Okey? Cikgu ulang nanti kita akan tulis Jadi gas rumah hijau ini termasuk wap air dalam webinar tu. Yang paling penting iaitu karbon dioksida, metana dan lain-lain lagi. Karbon dioksida satu, metana, karbon monoksida, bla bla bla. Ada lagi. Tapi yang paling penting ialah karbon dioksida. Silibus kamu tahu apa itu metana. Nanti sabar apa itu metana. Kejap Jadi apa yang berlaku sekarang anda perlu tahu. Gas rumah hijau ini kita panggil sekali lagi memerangkap haba. Memerangkap haba. Menyebabkan suhu persekitaran bumi menaik ataupun meningkat. Dan dengan gas rumah hijau kita yang makin banyak. Ya ke cikgu? Kenapa boleh makin banyak? Soalan baik. Jadi dengan adanya skrin dan juga rakaman hari ini, cikgu nak anda fikirkan. Adakah tak karbon dioksida gas, karbon dioksida ini meningkat makin teruk, makin cepat tanpa kawal pada zaman kita sekarang. Khususnya apabila kita guna makin banyak barang elektrik. Tanpa menyebut lagi kereta, kenderaan ni satu hal. Ya, dia akan bebaskan gas karbon dioksida, membakar petrol. Ini kenderaan. Betul, tak ada masalah. Itu yang kamu punya webinar soalan yang quiz kali hari ketiga itu saya sangat suka itu. Tenaga elektrik di Malaysia berapa peratusnya dihasilkan melalui cara pembakaran. Kalau kita sebut bakar hasil karbon dioksida. Ya. Jadi kalau di Malaysia kamu tak guna petrol, kamu asyik guna iPhone ke handphone pun, charge handphone, kamu guna banyak barang elektrik lah. Bil pun naik, guna aircon pun. Sedar ke tak sedar, kamu menyumbang kepada peningkatan karbon dioksida. Itu je cikgu nak bagi tahu. Okey? Jadi perlu fikir, bukannya jawab sekarang, perlu fikir dulu. Fikirkan adakah tak kita menyumbang kepada pembebasan karbon dioksida? Jawapan dia sememangnya ya. Hanya kamu perlu bagi jawapan dari mana kamu sumbang. Jadi kita teruskan sekarang. Jadi dalam kes macam ni, kamu pun nampak dalam buku teks ini, okey. Pancaran matahari masuk atmosfera, highlight kalau ada buku teks Pancaran sinar matahari masuk ke atmosfera dan dipantulkan, tak ada masalah. Sinaran. Tetapi tenaga haba diserap. Dia 2 poin kat sini. Ini poin 1, ini poin 2. Anda perlu tahu poin ketiga, iaitu apanya gas rumah hijau. Karbon dioksida dan metana. Cikgu, apa itu gas klorofluorokarbon? Kalau kamu ada pilihan, jangan pilih ini dulu. Gas klorofluorokarbon lebih kepada penipisan ozon. Nanti kita akan sebutlah. Jadi, fokus pada dua ini dulu. Gas nitrogen oksida pun ya, tetapi biasanya dia libat kepada jawapan hujan asid. Hujan asid. Fokus pada yang pertama dulu. Okey? Kalau tak ada pilihan baru pilihlah. Jadi tenaga haba kita dipantulkan memastikan suhu bumi tidak terlalu sejuk untuk kemandirian organisma. Ini lain daripada sini kamu. Seperti yang disebut dalam webinar itu, dia menyebut bahawa kesan rumah hijau bukannya tak bagus. Kalau di negara yang sejuk, suhu dia diperangkap, baguslah. Tak rasa panas lah. Okey? Jadi, kebanyakan gas, contohnya gas karbon dioksida terbentuk secara semula jadi, walau bagaimanapun aktiviti manusia telah menyebabkan kepekatan gas-gas ini meningkat dan lebih banyak tenaga haba terperangkap. Lepas tu meningkatkan suhu bumi, kadang dikenal sebagai kesan rumah hijau. Jadi kesan rumah hijau ini akan menyumbang kepada apa? Jawapan dia akan menjadikan pemanasan global.
Sabar ya, akan dijawabkan nanti ke bawah. Okey. Jadi dalam ini kalau anda tengok, okey. Murid-murid, disebabkan kesan rumah hijau, maka menyebabkan pemanasan global. Okey, apa itu pemanasan global? Pemanasan global dengan bahasa lain ialah peningkatan suhu bumi. Okey, peningkatan permukaan suhu bumi. Okey, itu adalah pemanasan global. Jadi apakah kesan kepadanya? Jadi dalam bahasa lain, kalau anda dah faham, dia isu adalah macam ni. Kesan rumah hijau, ini adalah panggil apa ya? Peta Aiting, peta alil. Kesan rumah hijau okey, akan menyebabkan pemanasan global. Jadi so what? Okey, dia boleh menyebabkan banyak benda. Banyak, ada 5 lah kalau anda ikut buku tu. Yang lazim anda tengok pencairan ais kutub utara dan selatan. Tengok. Okey, jadi di sini kamu akan nampak dalam buku ini ya, Raja 10.2 kesan rumah hijau menyebabkan keburukan. Keburukan ini rujuk kepada pemanasan global. Pemanasan global yang tak baik. Pemanasan global tak ada yang baik. Pemanasan global ada perkara tak baik. Termasuk kenaikan aras laut disebabkan oleh pencairan ais di kutub. Okey, berlakunya perubahan iklim seperti kemarau dan perubahan arah angin menyebabkan ribut dan taufan. Okey, dan juga kehilangan flora dan fauna kerana perubahan suhu serta kehilangan sumber makanan dan habitat. Banyak lagi. Kalau kamu boleh cari banyak jawapan ke situ. Jadi kebaikan cikgu pun dah terangkan dia punya konsep yang pentingnya. Okey, yang pentingnya kita boleh, kalau tempat yang sejuk, maka dia boleh kekalkan suhu dia tidak terlalu rendah. Dia pastinya naikkan suhu supaya lebih optimum keadaannya untuk organisma hidup. Jadi siapa rasanya ada soalan nak tanya di sini? Ya, siapa ada soalan? Ifan. Ya, Ifan. Ada Ifan? 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 Ya. Kenapa ponting 2 webinar? Ifan? Ifan? Ifan sayang, kenapa ponting 2 webinar? Hari Selasa dan Rabu? Tak apa, nanti cikgu call kamu personal ya. Cikgu call Okey, jadi tak, cikgu tengah cari orang sebenarnya. Ada, alhamdulillah lah kalau datangkan. Jadi ini adalah yang pertama. Jadi untuk kita punya faktor penyebab kesan rumah hijau, dia ada bagi ya dalam muka surat 204. Okey. 204. Sila hadamkan semua. Maksud dia karbon dioksida datang dari mana? Daripada pembakaran bahan fosil. Dan ini yang paling penting cikgu cakap, mitana. Mitana datang dari mana? Penternakan. Ya. Walaupun ini berbentuk macam lawak. Tapi betul. Pembelaan binatang ruminan seperti lembu. Ada kajian memang menyatakan boleh menyebabkan suhu bumi meningkat. Sebab apa? Sebab mereka merupakan penyumbang gas metana. Kalau anda pernah tengok lawak di Facebook ke apa, ya, kentut lembu boleh menyalakan api ke tidak? Bukan menyalakan api. Api letak di punggung lembu itu kentut, api itu menjadi mara. Jadi kenapa api itu boleh menjadi mara? Itu adalah buktinya gas metana yang dihasilkan oleh lembu itu adalah banyak. Kenapa lembu boleh menghasilkan gas metana banyak? Sebab di dalam perut dia ada 4 perut di situ. Kita secara ringkas katanya, perutnya ada banyak bakteria. Okey, bakteria dan juga yang lain untuk mencernahkan selulosa. Dan proses itu
akan menghasilkan metana sebab di dalam perut itu adalah kawasan yang tidak ada oksigen. Respirasi anaerob. Respirasi anaerob. Dalam respirasi anaerob mereka bukan menghasilkan etanol tapi menghasilkan metana. Cik Hina, boleh terima Cik Hin? Boleh. Jadi kalau anda tengok, cikgu nak juga tengoklah. Kalau tidak nanti kamu ingat cikgu main-main dengan kamu kan. Sekejap. Methane gas by cows. Jadi benda ini walaupun nampak lawak, kamu boleh tengok ada banyak sumber lah. Ni contoh lawak dia, nampak. Okey, dia nampak macam lawak tapi sebenarnya ini adalah isu yang besar. Ada pernah mereka kaji di tempat disebabkan lembu ataupun pembelaan lembu, maka kesan rumah hijau itu berlaku dengan lebih cepat. Ada. Kau boleh baca pelbagai penyelidikan di sana. Okey, jadi bukannya membela lembu itu sebenarnya bukan nak katakan 100% tidak harmless to the environment. Ada juga dia penyumbang untuk kesan rumah hijau. Itu yang cikgu nak bagi tahulah. Okey, kita sambung. Antara yang perubahan iklim, rupanya fenomena El Nino dan fenomena La Nina. Ini pun kerap ditanya. Okey, kerap ditanya. Jadi kenapa berlaku ni? Sebab kesan rumah hijau. Jadi itu nanti dulu. Cikgu, jadi maknanya kita punya penipisan ozon. Penipisan ozon. Okey, kejap cikgu tengok ada kat sebelah sini dia. Tak ada. Jadi penipisan ozon tak ada, tak apa. Cikgu telah memberikan anda satu quiz. Okey, ini anda boleh cuba jawab dulu. Dan kelas yang seterusnya cikgu akan terus untuk bincangkan benda ni, bagi jawapan. Okey? Yelah, kalau terus bagi jawapan kamu mungkin rasa boring, tapi yang harap kamu boleh faham ada di dalam syllabus. Perlu anda carikan jawapan supaya anda memahaminya. Okey, kita teruskan sekarang. Murid-murid, apa lagi yang ada untuk kita punya ancaman alam sekitar? Ya, penyahutanan dan kehilangan biodiversiti. Tadi perubahan iklim kan? Okey, ataupun lain. Tadi yang sekarang kita panggil apa? English penyahutanan ini kita panggil deforestation. Deforestation. Okey? Dan kehilangan biodiversiti. Cikgu, tebang pokok tak bagus. Kita tak perlu tebang pokok lah. Salah. Itu pasal balik kepada definisi kelestarian alam. Okey? Kita masih perlu tebang pokok. Tapi lepas tebang pokok, tanamlah pokok semula. Jadi mungkin anda fikir, ya? Yes? Tebang sikit. Apa itu? Tebang sikit pokok. Ya. Tapi isu kita sekarang adalah, boleh ke tak boleh kita tak tebang pokok? Boleh ke tak boleh? Ini telah dijawab oleh kita punya Perdana Menteri keempat dan ke-7, iaitu Tun Mahathir Mohamad. Okey, dia pernah sebut dia kepada kita punya, adalah dia punya isu dia, nanti juga boleh share dalam grup juga. Penebangan pokok ini telah memberikan kekayaan kepada orang-orang, khususnya mereka yang datang dari pedalaman. Kalau kita tak bagikan mereka tebang pokok, yelah pokok tebang buat apa cikgu? Buat perabot. Perabot jati kan mahal. Kalau tak tebang pokok, tengok kamu punya rumah sekarang. Rumah kita ini, tempat kita ni sebelum ni lah apa? Pokok juga. Kalau tak tebang pokok, ingat ke pokok itu tumbang sendiri? Tidak. Kita tebang, kita bina rumah. Jadi penebangan pokok itu sebenarnya perkara yang harus berlaku, tetapi perlu berlaku secara minima ataupun terkawal. Okey, jadi perlu tahu apakah tujuan aktiviti penyahutanan. Dia banyak orang kata tak boleh, tapi dia tak sedar penyahutanan ini membela banyak rumah yang miskin. Okey, untuk tujuan pembinaan, pembuatan rabot dan kertas, dan juga melombong mineral, membuka kawasan untuk menjalankan aktiviti pertanian dan membina kawasan perumahan dan jalan raya.
tanya sampai cikgu jemu nak jawab dah. Tolong hafal dan fahamkan benda ni ya. Dan apakah kesan negatif dia? Hakisan tanah. Okey? Kita juga ada banjir kilat. Cikgu, kenapa boleh banjir kilat? Sebab tempat tadahan air, pokok dan akar dah tak ada. Okey? Jadi, air naik cepat, banjir pun cepatlah. Perubahan iklim, kenapa? Nanti juga ada masa juga sebut, kehilangan biodiversity, mengganggu kita nitrogen, kita air dan kita karbon, kehilangan kawasan tadahan air. Semua benda ini, terima dulu. Muka surat 204. Tolong baca dan menghayatinya. Okey? Cikgu sambung juga kat sini. Kalau anda tengok dalam gambar raja ni, dia bagi tahu anda penjelasan. Cikgu akan bagikan soalan yang berkenaan dengan bahagian ini. Pada masa akan datang. SPM dia soalannya. Kita tengok. Jadi, sekarang sampai kepada eutrofikasi. Berikan cikgu dalam 10 minit. Cikgu memang nak sentuh eutrofikasi juga. Okey? Nadia, boleh ya? Nadia. Are you there, Nadia? Kenapa senyap je, Nadia? Are you okay? Nadia Farisha? Boleh ya? Okey, jadi apa itu eutrofikasi? Okey. Cikgu dah cakap ini adalah satu pencemaran air kan? Yang penting kalau anda tengok muka surat ke-205. Pertumbuhan alga. Cikgu, apa ini sebenarnya? Okey, kita pun tak nak buat masalah. Macam mana cikgu nak short formkan apa itu eutrofikasi? Murid-murid yang saya hormati sekalian. Okey, sebelum cikgu pergi ke eutrofikasi ya. Pemanasan global juga boleh disebabkan oleh apa ya? Cikgu nak lengkapkan ni dulu. Nanti supaya anda tidak salah faham ya. Ya, termasuk penipisan lapisan ozon. Ini yang kamu akan buat kuis tersebut dan kita akan bincangkan, jawapan akan diberikan pada kelas hari Isnin. Okey. Penipisan lapisan ozon pun boleh menyebabkan pemanasan global ya. Jadi itu stop kat situ dulu. Jadi apa itu eutrofikasi? Murid-murid yang saya hormati sekalian. Okey, cikgu padamkan dulu. Aku bukakan balik kertas dia. Cikgu tak biasa guna whiteboard lah, sorry ya. Jadi, apa itu eutrofikasi? Murid-murid yang saya hormati sekalian, senang je. Kalau anda pernah tengok macam ni, cikgu nak buka juga gambar. Belum. Okey? Ya. Kalau anda tengok gambar aja macam ni. Nampak tempat dia hijau kan? Contohnya benda ini biasanya kamu boleh jumpa di tempat pertanian, padi ataupun di kawasan ladang padi. Air di sekitar ladang padi itu nampak hijau. Tapi kalau anda keluarkan permukaan dia, dalam itu air dia sebenarnya jernih. Tapi dia nampak hijau. Sebab apa? Cikgu dah cakap sebab ada alga. Okey? Sebab ada alga. Kenapa ada alga banyak pada tempat tersebut? Inilah kita yang hari itu cakap pertanian. Okey? Tak silap saya, Jonathan dan Shihin ada tanya soalan ini masa itu. Jadi dengan gambar raja senang, kita ada tasik. Okey, kita ada tasik. Apa ini? Tasik. Biasa tasik ataupun sungai lah pun boleh sungai. Tasik terperangkap air dia lagi senang berlaku lah. Kalau sungai, kalau air yang sentiasa bergerak, dia kurang berlaku. Tapi kalau sungai itu bergerak dengan air, bergerak dengan kelajuan yang perlahan, jadi mungkin berlakulah benda ini semua. Jadi dalam air tasik ke air sungai ni ada apa? Ada pokok, ada ini apa? Tumbuhan akuatik. Tumbuhan akuatik. Maksudnya tumbuhan yang hidup di dalam air. Ada juga apa ini? Ada apa ini? Siapa nak jawab? Hidupan akuatik. Baik, saya ingat kamu nak cakap sperma Bunhan. Bagus-bagus. Hidupan akuatik. Ada, sorry ya, joking saja ya. Hidupan akuatik, ada ikan. Jadi, biasanya benda ini berlaku sebab apa? Sebab cahaya matahari, okey, boleh sampai ke dalam tasik atau dalam air. Tapi isu dia sekarang adalah apa yang berlaku. Kita tengok sekarang. Ada orang. Orang buat apa ini? Okey, bertanam. Jadi mereka guna baja. Okey?
Jadi apa yang berlaku pada baja, kita pun tahu baja biasanya baja yang rujuk kepada baja larut dalam air. Hujan turun. Jadi apa yang berlaku pada baja? Baja larut dan mengalir ke dalam taksik. Dia mengalir ke dalam taksik. Jadi soalan pertama. Apa yang berada di dalam baja? Murid-murid saya sekalian. Apa yang ada di dalam baja? Saya nak Farisha jawab juga. Nadia, Farisha ada? Apa yang ada di dalam baja? Kamu boleh tengok dalam buku teks lah. Ada apa yang di dalam baja? Apa dia ni? Jawapan dia nitrat dan fosfat. Bukan nitrogen oksida lah, tapi nitrat itu sebenarnya nitrogen oksida juga. Tapi yang kita nak kata ion nitrat, NO3 negatif. NO3 negatif lah, dan fosfat PO4 3 negatif. Okey? Biasanya di dalam kita boleh baca ada nitrat dan fosfat. Jadi nitrat dan fosfat ini akan mengalir ke dalam baja ini, ada nitrat, ada fosfat. Ini yang biasanya dia mengalir dalam air masuk. Menyebabkan baja, okey, mengalir ke dalam taksik, menyebabkan nutrien di dalam taksik itu meningkat. Okey, nutrien, dia akan menjadi nutrien apa? Nutrien meningkat, menyebabkan sekarang apa yang akan tumbuh? Cikgu, tumbuhan akuatik lah. Tidak. Menyebabkan sekarang permukaan ni akan tumbuh satu lapisan yang hijau. Cikgu, apa dia ni? Cikgu dah cakap alga. Ya, bagus. Alga ini lagi rujuk kepada apa? Mikroorganisma yang tumbuh, yang halus ya, tumbuh di dalam air. Biasanya air tawar. Okey. Yang kalau kamu sekali tak faham, pergi tengok pada kolam sekolah. Kenapa dia nampak hijau? Bukan dia kotor, sebab dia ada kehadiran alga. Kita bukan memberi makanan kepada ikan. Makanan ikan itu ada fosfat juga sebenarnya. Sebenarnya kita memberikan nutrien ke dalam air untuk pertumbuhan alga. Jadi cikgu, nohama tumbuhan alga itu apa salah dia? Jadi dengan adanya alga ini tumbuh, apa yang akan berlaku pada sinar matahari? Boleh ke tak dia sampai pada tumbuhan akuatik? Boleh ke tak? Boleh ke? Jawapan bukan boleh ke, boleh atau tidak. Ya or no, yes or no ni. Tidak. Jawapan dia tidak loh, tidak sampai. Okey, tidak sampai. Jadi disebabkan sinaran matahari tak sampai, tidak menerima, disebabkan alga. Aku ulang Poin pertama, baja ada apa? Poin kedua, baja larut mengalir ke dalam taksik menjadi nutrien. Poin ketiga, tumbuhnya alga. Jadi pertumbuhan alga besar-besaran kita panggil English algae bloom. Algae bloom Tapi kalau dalam buku teks ini tak ada, dia tak tulis BM panggil apa je. Sabar dulu. Dia hanya tuliskan pertumbuhan alga dengan pesat dan menutupkan permukaan air. Dan dia kata ini adalah eutrofikasi. Sabar. Eutrofikasi dia rujuk kepada keseluruhan yang berlaku. Sabar lagi habis Jadi izinkan juga habiskan dia. Saya tahulah masa dah sampai. Tidak, jadi menyebabkan tumbuhan akuatik tidak menerima cahaya matahari yang mencukupi sebab alga menghalang matahari, sinaran matahari sampai ke permukaan taksik. Jadi tumbuhan akuatik mula mati. Kalau tumbuhan akuatik mati, ini poin keempat lah. Tumbuhan akuatik mati, jadi apa yang akan berlaku? Di sinilah akan mulanya ada bakteria untuk mereputkan, bakteria pereput. Mikroorganisme. Dia mereputkan tumbuhan akuatik. Maksud dia,
Kalau tu pokok besar, kamu letakkan dia mati, dia akan sendiri hilangkan. Ini di dalam air pun sama. Bakteria akan mula makan tumbuhan akuatik, bakteria bukan alga, bakteria. Dia ulang. Jadi Farisha pula. Nadia Farisha juga, bakteria makin banyak. Okey? Bakteria pereput makin banyak. Adakah tak dia memberi apa-apa kesan kepada hidupan akuatik? Ada kod. Kenapa ada kod? Adakah ada, tak ada, tak ada. Adakah tak ada je? Jawapan dia ada. Tulis saya kepada. Bakteria akan merebut oksigen dalam air. Okey, merebut oksigen dalam air. Jadi, bakteria perebut ini akan menyebab poin kelima, kandungan oksigen dalam air berkurang sebab dia merebutkan pokok, dia menjalaksanakan respirasi, jadi oksigen kurang. Jadi hidupan akuatik akan mati ke tak? Hidupan akuatik akan mati sebab kekurangan oksigen. Faham ke tidak? Dan dia juga mati tak ada makanan juga. Jadi benda dia, jika nampak ke tak, pokok mati, tumbuhan akuatik mati, ikan pun mati. Tidak. Jadi bakteria makin banyak, last semua mati. Inilah kita panggil eutrofikasi, pencemaran air yang disebabkan oleh baja dan juga penternakan. Cikgu, kenapa penternakan juga? Contoh, ada reban ayam di atas sana. Jadi berak daripada ayam, dia mengalir ke dalam air. Berak-berak ataupun sai. Okey, tai mereka akan mengalir ke dalam laut, ke dalam tasik, pun boleh menjadi penyumbang kepada pertumbuhan alga yang pesat menyebabkan eutrofikasi. Okey, jadi harus diingatkan bukan sebab racun. Kalau siapa yang kata tai mengalir ke dalam tasik menyebabkan hidupan mati disebabkan tai itu racun, salah. Ini bukan isu racun, dia isu dia nutrient. Nutrient, okey? Nutrient di dalam air. Jadi siapa ada soalan nak tanya? Ya, murid-murid, siapa ada soalan nak tanya? Ya, soalan apa dia? Noning ada soalan tak? Noning. Faiza pun ada soalan tak? Ya ada, bagusnya tu dia kata ada. Ya Nadia, apa soalan dia? Jawablah, tanyalah. Saya juga tunggu jawab je. Makanan ikan, mereka letakkan fosfat itu bukan untuk air. Ini yang pasalnya logik kamu perlu jawablah. Balik kepada tingkatan 4. Tingkatan 4 bahan komposisi kimia dalam sel. Murid-murid yang saya hormati sekalian. Fosfat mengandungi unsur fosforus. Fosforus ialah unsur yang penting untuk apa? Unsur fosfor perlu untuk apa? Membina apa? Dia bukan untuk protein. Penting DNA. Deoxyribonucleic acid. Okey? DNA. Maksud dia, kalau kita bagi yang fosfor pada ikan, ikan akan tumbuh lebih sihat ke tidak? Chin? Lebih sihat ke tidak? Lebih sehat. Kalau kamu tak bagi dia fosfor, kamu bagi dia karbohidrat saja, dia tak cukup fosfor pun mati juga. Dia perlu fosforus. Okey, dia perlu fosfor dalam bentuk yang diserap, iaitu fosfat. Okey, itu pasal yang boleh diserap. Jadi, cikgu rasa hari ini saja kelas kita sampai kita henti. Yang penting sesiapa yang telah ikut kelas ini, kita dah berada pada bab ke-10 kelestarian alam sekitar. Sila memberikan sedikit fokus dan belajar lebih banyak di dalam bab ini. Cikgu pun tak nak buat langsung Nadia. Jadi 206 ni pentingnya tengok. Ya. Dia bukan saja daripada baja ya, soalan
boleh pernah tanya dalam isu dah. Ada yang soalan dalam trial, soalan panggil apa itu ya? Percubaan. Dia sengaja tak nak letak kebun ataupun tanah pertanian. Tapi dia sebut kandang dan kawasan pembina tapi dia tulis kat situ nitrat. Logik. Jadi sekarang benda ini semua anda perlu tahu. Mananya sumber datangnya nitrat. Eutrofikasi, banyak orang salah faham rujuk kepada pertanian saja. Maksud satu kesan pertanian. Tidak. Okey? Dia sebenarnya dia boleh bersumber daripada banyak tempat. Khususnya juga daripada tempat kita tinggal. Rumah teres sebab kita gunakan deterjen. Tahu deterjen kan? Bahan basuh baju kita. Okey? Jadi sila baca ni dan fokus kita akan mulakan kelas minggu depan iaitu penyahutanan sekali dengan BOD, keperluan oksigen biokimia. BOD. Okey? Apa itu keperluan oksigen biokimia? Dia tamatkan kelas hari ini dengan iaitu apabila bakteria peruputan ataupun bakteria meningkat, ini pun dikira sebagai BOD meningkat. Apa itu BOD? Kita akan sambung pada kelas yang akan datang. Okey? Baik, soalan? Kalau tak ada, cikgu akan minta izin untuk ambilkan screenshot semua orang ya. Dia akan minta ya. Okey, minta semua orang buka kamera. Wow, baru 2 orang saja. Yang lain? Okey, dalam kiraan 3. Tan Yising tak buka pun. Yising buka lah. Okey, jadi yang lain, cikgu minta ya, Buan tak nak buka ke? Tengok nanti orang tengok gambar cikgu ingat racist kan. Okey, nasib baik ada. Okey, 1, 3. Kosiang, 2. Wah, Ifan, bagusnya dikata. 3, 2, 1. Thank you. Itu saja untuk kelas hari ini. Ada apa-apa soalan nanti cikgu akan bagi tahu di dalam grup WhatsApp lah. Terima kasih banyak ya. Itu je. Thank you. Terima kasih, Cikgu. Sama. Jawab quiz lah. Okey, bye-bye. Terima kasih cikgu. Sama. 听老师 Bye. 这个就 by the way 啦，can we utilize the eutrophication? I mean, No. Eutrophication is basically a negative effect. Tak ada kebaikan. Kita cakap semua keburukan je. so alga itu tak boleh digunakan lah. Mana tahu kamu jadi saintis, kamu nak makan alga itu, saya tak tahu. Maksudnya ada place untuk R&D lagi. Tak. Kalau kamu nak tahu apa spesies alga yang boleh dijadikan suplemen, saya bagi kamu jawapan sekarang. Spirogyra, iaitu luo xuan zhao, Spirogyra. Itu adalah suplemen yang memang kerap orang guna makan untuk kesihatan, Spirogyra. Tapi untuk algae bloom ini, semua hijau itu bukan semua Spirogyra, bukan. Dia ada benda lain. Kalau maksudnya ada alga lain, makan sihat ke tak sihat saya tak tahu. Sebab tengah yang webinar last kali mereka ada katakan ada spesies yang akan rembeskan racun. Ya, bukan semua. Jadi ada yang bagus, ada yang tak bagus. Jadi macam mana kamu nak tapiskan yang bagus guna jadikan kapsul makan. Kalau kamu nak tengok juga boleh tunjukkan sekarang Spirogyra, luo xuan zhao, 绿藻，也就是你还没听过绿藻。Nah ini dia. Siapa yang ada kat sini mau tengok Spirogyra. Spirogyra. Yang ini. Yang ini ada sebut dalam last previous years. Ya, Spirogyra adalah satu suplemen yang kerap dimakan oleh orang. Katanya ada banyak benda ni. You makan akan lagi bijak. Irfan, makan akan lagi bijak. Nak makan ke tak ni? Tak haram tau. Ini benda yang bagus ni. I see. Okay, thank you sir. Welcome. Chong Ming, terima kasih. Chong Ming, where are you? Mana?